because the coronavirus is here to stay. We must be ready to coexist with the virus. Bahkan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud juga begitu yakin bahawa pandemik ini yang kita gelarkan tajuk kita pagi ni, pandemik ini insya-Allah akan menjadi endemik sahaja. Endemik maknanya seasonal flu. Sebab itu apabila kita bercerita tentang pandemik itu sendiri, 25 Januari tahun 2020, negara kita telah merekodkan kes pandemik COVID-19 yang pertama, yang masa itu masih dikenali sebagai 2019 nCoV. Kes itu dikaitkan dengan kehadiran 3 warga China yang memasuki negara kita melalui tambak Johor. Sebelum itu kita ada terdengar hujung-hujung telinga ada wabak yang telah dikesan pada pertengahan bulan Disember tahun 2019 di bandaraya Wuhan di Hubei, China. Pada peringkat awal, pakar-pakar perubatan menggelarkan ini sebagai pneumonia saja ataupun radang paru-paru yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS-CoV-2. Namun pada 11 Februari tahun 2020, World Health Organization telah tukar nama 2019 nCoV kepada Coronavirus Disease 2019 atau singkatannya COVID-19. Dan dia diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac tahun 2020. The last pandemic recognized by WHO was in 2009. Novel influenza A H1N1 virus, sometimes referred swine flu, spread globally. The virus spread to almost every country in the world and claimed as estimated 120,000 to 110,000 lives. Jadi persoalan pandemik COVID-19 ini sebenarnya telah dibuat banyak kajian. Saya bukan bidang perubatan, tetapi kita membaca kajian-kajian yang dibuat oleh barisan pasukan penyelidik. Pasukan penyelidik di universiti ada buat kajian tentang COVID-19 ini dalam artikel berimpak tinggi, Q2. Ini antara kajian yang sangat berkualiti. Dan kajian tentang COVID-19 ini memang banyak. Di seluruh dunia ada 65,000 COVID-related publications. Dan di Malaysia saja orang akademik ada 750 kertas kajian dan penulisan tentang COVID. Hasil kajian mendapati, pertama, darurat bukanlah penyelesaian masalah kepada pandemik ini. Itu kita tak nak, kita reserve komen itu. Kemudian yang kedua, 750 kertas kajian mengatakan must move away from daily monitoring of cases. Mana stop counting cases, focus on medical outcomes. Kita berapa-berapa. Ini pandangan akademik. Dapatan juga 80.5% rakyat Malaysia ada pengetahuan yang cukup mengenai isu COVID-19. 96.7% rakyat Malaysia memakai pelitup muka. 90% menjaga penjarakan fizikal. 88.7% kerap mencuci tangan menggunakan sanitizer. 89.2% orang awam ada kesedaran yang tinggi terhadap pembudayaan norma baru. Dan kalau kajian di negeri saya, negeri Pahang, menunjukkan sikap positif penduduk negeri Pahang terhadap wabak COVID-19 mencapai tahap 96%. Dan 95.4% penduduk di Pahang mematuhi arahan PKP yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Jadi kalau saudara tanya kepada saya kenapa kes sampai berbelas ribu, jangan tanya kepada saya. Para akademisian mengatakan bahawa semuanya tak sepatut begitu. Keadaan ini semakin memeningkan para pengkaji sebenarnya. Terbaru berita hari semalam, 2 ekor harimau spesies Sumatera, nama Hari dan juga Tino. Harimau ni duduk di zoo di Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta. 2 harimau ini disahkan positif COVID-19. Lantas pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dipanggil jabatan tu Dinas, telah melakukan swab test kepada haiwan-haiwan lain yang dipercayai menjadi kontak rapat kepada 2 harimau itu, dan sekiranya menunjukkan gejala-gejala klinikal akan diambil tindakan dari sudut perubatan. Bayangkanlah, saya ingat kalau kat Malaysia, PKD dah isytihar tutup 14 hari zoo tu. Semua haiwan akan jadi CC1, pakai wristband, duduk HSO, Home Surveillance Order, atau PUS, PUI,
bergejala tahap 1 terus beri vaksin, tak bagi lagi. Dan ini benda real berlaku. Begitu juga Presiden Tanzania, John Magufuli. Dia telah mengarahkan siasatan peringkat negara kerana ada laporan bahawa kambing, biri-biri dan buah betik turut disahkan positif COVID-19. Selepas ia dijalankan secara rambang kajiannya ke atas sampel bukan manusia. Dan hari ini di Tanzania catatkan 1017 kes coronavirus dengan 21 kematian setakat hari semalam. Bayangkan saudara, bila cek dekat buah betik, cek dekat tiang elektrik, sudah ada coronavirus, something wrong somewhere. Saya ingat kalau lembu korban baru ni dibuat swab test hidung pun mungkin ada. Sebab itu kita dengar ada orang ada cita-cita konon nak merangkakan zero COVID strategy. Meaning that we hope to rid itself. Kita harap COVID ni bye-bye begitu saja. Kita mesti menang. Dan no, it is a beautiful dream, but most scientists think it's improbable. Because the coronavirus is here to stay. We must be ready to coexist with the virus. Bahkan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud juga begitu yakin bahawa pandemik ini yang kita gelarkan tajuk kita pagi ni pandemik ini insya-Allah akan menjadi endemik sahaja. Endemik maknanya seasonal flu. Dia begini, the virus responsible for COVID-19 SARS-CoV-2. Coronavirus family includes 4 seasonal coronaviruses, HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV HKU1 dan HCoV-NL63, all which together cause an estimated 10 to 30% of common colds. Sebab itu 100 orang immunologist, infectious disease researchers dan virologists telah dibuat kajian. COVID-19 boleh hapus ataupun tidak. 90% yakin coronavirus akan jadi endemik saja. Other well-known disease that have been associated with epidemics, kolera, Zika, Ebola. Mustahil atau tidak? No. Singapura telah pun mengumumkan COVID-19 endemik. Pengumuman oleh the Multi-Ministry Task Force MTF, pasukan bertindak berbilang Kementerian COVID-19 Singapura pada 7 Julai 2021. Itu mesti akan bermula daripada 12 Julai lagi di bawah fasa 3 heightened alert ataupun kewaspadaan dipertingkat. Mereka dah boleh menjamu selera di luar dalam kumpulan sehingga 5 orang dan masjid mereka juga dibuka sehingga 250 orang. Tapi sayang berita pukul 8 di negara kita tidak menceritakan kisah kejayaan Singapura ini. Atas sebab yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Mungkin create an atmosphere of fear, people will give more power. Agak kita tak tahu. Sebab itu Tan Sri Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan sendiri mengatakan, dengue is part of our community and we learn to live with them. Kita duduk dengan dengue daripada kita lahir. Ancaman dengue, leptospirosis, tahun mana pernah hilang. Laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kes jangkitan tikus mencecah 3,665 kes dengan lebih 48 kematian dicatatkan. Kes dengue yang dilaporkan dalam setahun mencecah 108,698 kes melibatkan 277 kes kematian yang direkodkan. Sebab itu terimalah kenyataan kita akan duduk dengan COVID ini mungkin selama 2 tahun. Kalau ikut Task Force COVID negeri-negeri, kita akan ber-PKP silih ganti selama 7 tahun. Tukar belakang je. PKPD, PKPB, PKPP, PKP. 7 tahun. Untuk hapuskan total, impossible. Yang pihak perubatan, orang-orang kesihatan mampu buat sekarang, flatten the curve. Sebab itu saudara kita kena bersedia. Yang virus ini akan ambil masa untuk hilang dan mungkin tidak hilang langsung. Justru itu, marilah kita belajar untuk hidup dengan benda ini. Belajarlah untuk takut kepada sesuatu dengan ilmu. Sebab itu kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, Al-khashiyatu khawfun makrun bita'zim wa ilmu biman taksyah. Takut ini mesti diiring dengan 2 perkara. Pertama, pengagungan kepada Tuhan. Melebihi takut kepada makhluk. Dan yang kedua, mestilah mu ada ilmu terhadap benda yang mu takut. Orang yang tidak ada ilmu dengan benda yang dia takut, dia panggil orang ni paranoid. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan takut pada hantu, benda yang tidak nampak. Dunia mikroorganisma ini benda tersembunyi daripada manusia. Dan manusia tidak akan mampu mengawal benda ini sebab kita tidak nampak. Benda kita tidak nampak menimbulkan ketakutan sebab dia tersembunyi. Kenapa mikroorganisma tersembunyi? Sebab dia terlalu kecil.
Level virus hanyalah 0.5 mikron. Mana 500 nanometer, 1 nanometer bersamaan 1 per 1000 mikron. Kalau nak takut, tak takut dek kita. Benda-benda halus yang kita panggil mikroorganisma ini, sama ada namanya bakteria, fungus, virus, alga dan lain-lain, jumlah mereka adalah 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ini. Justru itu saudara-saudari sekalian, saya bawakan mukadimah ini sebagai membahaskan adakah kita sedang berhadapan dengan pandemik ataupun lama-kelamaan boleh menjadi endemik. Yang ini kita akan lanjutkan lagi perbahasan kerana kita nak memberi laluan kepada pesanan daripada penaja. Justru itu, kita kembali semula kepada saudara Muhammad Supardi di Kota Baru. Silakan.